Okey, boleh kita mula? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Baik, kita dah berada malam ini, malam yang siri yang ke-24, dan saya kira ini adalah siri ataupun episod terakhir perbincangan kita berkenaan dengan ancaman bahaya Israeliat yang sebanyak 24 siri yang dibawakan secara langsung melalui platform Zoom dan Facebook oleh Akademi Tadabbur Malaysia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung daripada bahagian pertama minggu lalu, Israeliat dalam manuskrip Melayu. Jadi bagi yang mengikuti siri perbincangan berkenaan dengan Israeliat ini, mula daripada pengenalan, kemudian ada definisi, kan, sedikit latar belakang sejarah, kemudian apa lagi, skop, kan, tema yang dibicarakan ada 5 tema, dan seterusnya kita bincang secara sampel, berdasarkan kepada 5 main point, kan, seperti kisah umat terdahulu, kisah para nabi, kan, apa lagi berkenaan dengan kejadian alam semesta ada 1-2, kemudian tanda-tanda kiamat seperti Ya'juj dan Ma'juj, kan, dan perkara gaib. Jadi ada 5. Kalau kita nak meneliti memang cukup banyak, kan, tapi kita hanya sekadar mengambil sampel menunjukkan bahawa memang begitu banyak unsur Israeliat ini dalam kitab tafsir dan juga kitab sirah. Terutama 2 kitab yang 2 sumber yang menjadi rujukan kepada umat Islam lah. Baik, dalam pada itu, apa yang kita dah bincangkan pada minggu lalu, tuan-tuan, Israeliat dalam manuskrip Melayu, di alam Melayu kita ini ataupun Nusantara ini juga tidak kurang menerima tempias Israeliat ini. Sebab apa? Sebab dengan kemasukan atau kedatangan Islam dan yang dibawa oleh mubaligh, kan, secara berperingkat-peringkat dah melalui ratusan tahun, dan kemudian berlakunya zaman penulisan, era kesusasteraan dalam kalangan masyarakat Melayu sekitar bila abad ke-16 dan sebagainya, kan, yang kita dah bincang pada minggu lalu. Jadi daripada situlah para ulama Nusantara ini, baik di Sumatera maupun di Jawa, kebanyakannya Sumatera lah, kan, sebagai tempat awal pertapakan Islam itu. Begitu juga dengan di selatan Thailand, kan. Baik, jadi ada beberapa manuskrip lah, ini juga sekadar sampel, kan. Dan malam ini kita sambung bahagian kedua, bahagian terakhir. Kalau pada minggu lepas kita bincangkan tentang bentuk Israeliat dalam manuskrip Melayu ini dengan fokus kepada hadis, dan malam ini kita tengok kepada
tafsir. Baik, antara kitab yang kita jadikan sebagai sampling, kan? Ada banyak lagi, cuma ini antara yang top lah. Manuskrip tafsir Melayu yang dimaksudkan di sini ialah manuskrip yang mentafsirkan ayat Al-Quran. Bila sebut manuskrip tafsir Melayu, ialah maknanya manuskrip yang mentafsirkan ayat Al-Quran ataupun kita panggil kitab tafsir lah. Baik. Sebahagian daripada manuskrip ini ada telah pun diterbitkan. Biasalah orang panggil kitab Jawi dah. Baik, jadi yang kita nak bincangkan sedikit lah. Ini juga sekadar saya kata tadi sebagai sampling. Tafsir Turjuman Al-Mustafid atau lebih dikenali sebagai tafsir Anwar Al-Baydawi. Ada dot tu kan. Al-Baydawi oleh Syekh Abdul Rauf bin Muhammad Ali Al-Fansuri ataupun dikenali sebagai Abdul Rauf Fansuri. Baik. Kalau dari sudut dia punya biodata ada bawah ni, pada nota kaki ni yang tuan-tuan boleh lihat, dan bagi yang belum download nota ini, boleh dapatkan nota ini melalui Telegram. Ada di sana disediakan kan bahan-bahan yang berkaitan dengan apa jugalah program yang diajarkan oleh ataupun yang dikendalikan oleh Akademi Tadabbur Malaysia. Baik, ini kadar contohlah. Abdul Rauf bin Muhammad Ali Fansuri lebih dikenali sebagai Abdul Rauf Singkel. Jadi ulama besar Aceh. Ulama besar Aceh ni saya dah sebutkan dari sudut ejaan, walaupun benda nampak simple kan, antara Aceh C H dengan C saja kan, Aceh. Bila saya pergi ke Aceh sendiri, saya tengok signboard dan saya bertanya kepada rakan-rakan pensyarah di UIN Raniri pada, ini cerita lama lah, 2006 dahulu, 2008 kan, ejaan tadi tu kan. Jadi dia kata ACEH, tak mengapalah, ini barangkali small matter lah. Jadi dia ni antara tokoh yang membawa kepada pengukuhan aliran Ahli Sunnah wal Jamaah di alam Melayu. Baik, dia juga sebagai tokoh tasawuf dari Aceh yang pertama kali dan mengembangkan ini tarikat Syatariah di Indonesia. Meninggal pada 1690. Kita dah 2021. 2020 dah berapa tahun? 330 tahun kan? Lebih kurang lah. Jadi ada beberapa karya dia yang telah diterbitkan dan sebahagiannya lagi ada tersimpan di library di Leiden, Belanda. Ini biasalah kalau kebanyakan manuskrip Jawi ini tersimpan di beberapa library di Eropah, seperti terutama di Belanda lah, sebab Belanda adalah penjajah di Indonesia kan. Baik, jadi termasuklah juga kitab kita panggil ini tafsir Anwar Al-Baydawi ataupun lebih yang juga namanya ialah Turjuman Al-Mustafid. Baik. Jadi dalam tafsir ini ada beberapa riwayat Israiliyat. Ada beberapa riwayat Israiliyat yang dikemukakan tanpa diberikan sebarang kritikan dan ulasan. Walaupun jelas dia bercanggah dengan nas Al-Quran dan hadis. Inilah. Jadi bila kita belajar dah kan, kita duk bincang dah masuk siri terakhir ni, kita akan nampak bahawa yang pertama kita kena bersangka baik kepada mereka yang ini kan, para ahli tafsir yang membuatkan kisah-kisah Israiliyat di dalam tafsir mereka ni, kita mesti bersangka baik kan. Tak boleh kita bersangka buruk, kita kata ataupun kita menuduhkan dengan sesuatu ada strategi ke apa kan, sebab kita tidak tahu. Kemungkinan begitulah kita sangka baik, yang mereka juga menyangka bahawa input yang mereka ambil dan masukkan dalam kitab tafsir mereka itu adalah betul kan. Jadi bila dia buat saya makan,
zaman kesedaran. Sebenarnya tuan-tuan, saya selit sedikitlah. Zaman kesedaran ini memang telah pun bermula awal lagi, kan, sekitar tahun 700 Hijrah, kan, maknanya 700 Hijrah. Jadi berapa? Tolak 700 kita. Jadi dalam 1300 gitulah lebih kurang, kan, Masihi. Jadi telah pun ada. Cuma tidak berskala besar. Yang timbul kesedaran secara berskala besar ini apabila ada beberapa tokoh yang tampil secara lebih agresif, kan, kerana dia berada di bawah satu institusi yang besar. Di bawah satu institusi yang besar, iaitu Universiti Al-Azhar Mesir sendiri. Kan, bagai tokoh tadi ialah Dr. Muhammad Hussein Az-Zahabi. Yang saya selalu sebutkan nama beliau. Kan, bila mana kita berbicara tentang Israeliat, maka sudah semestinya nama Dr. Hussein Az-Zahabi ini tak boleh diabaikan. Sebab apa? Dia antara pioneer perintis kepada gerakan kesedaran untuk memurnikan kitab-kitab agama, terutama kitab tafsir dan juga kitab sirah daripada sebarang unsur Israeliat. Baik, sebagai makluman, dia berasal daripada Mesir, kemudian dia mendapat PhD, ijazah kedoktoran dia dalam kajian buku yang kita ada tu, kan, buku dia yang bertajuk apa, Al-Israeliat fil Tafsir wal Hadis ke, lebih kurang itulah, kan, ada belakangan tajuk ni. Jadi pada tahun 1946, bayangkan tuan-tuan, tahun 46 masa kita di Malaya ni masa Jepun baru keluar setahun, kan. Jadi daripada situlah juga masa berlalu, kan, dan ada dua murid dia yang cukup gah lah. Yang pertama Dr. Ramzi Na'na'ah dan yang keduanya ialah Dr. Muhammad Abu Syahbah. Yang inilah yang dihasilkan buku yang saya tunjukkan, buku yang diterjemahkan oleh Jakim tu, kan, buku yang diterjemahkan oleh sahabat saya Dr. Hasanan Kasan dan diterbitkan oleh Jakim. Inilah dikatakan sebagai buku yang terbaik tentang Israeliat, mana buku yang ada, kan. Jadi kalau boleh dapatkanlah buku ini untuk bacaan dan rujukan. Dan dalam buku itu pun dia tidak bagi semualah, dia hanya sekadar sampul sahaja 30 kisah berkenaan dengan Israeliat berdasarkan kepada tema-tema yang diangkat ataupun yang dibincang. Sekadar sampul, kan, nak tunjuk bila kita faham asas kaedah, insya-Allah lain clear. Kalau tak faham asas kaedah, akan blur juga. Baik. Balik pada cerita kita. Itu sekadar sebagai selingan lah. Jadi dalam konteks ini, dalam tafsir ini terdapat beberapa riwayat Israeliat yang dikemukakan tanpa diberikan sebarang komentar. Kerana jadi di sinilah kalau kita nak kritik, kita beranggapan bahawa penulis itu kan dia menerima cerita itu seadanya, kan, dan mungkin dia tidak mengetahui bahawa kisah itu adalah kisah Israeliat. Kalau dia tahu, kan, sudah tentulah dia pun tidak mahu memasukkan sebarang unsur Israeliat di dalam mana-mana penulisan. Kalau saya tanya tuan-tuan sendiri pun tak. Sebab kita kena tahu, kena faham. Isu pertama ialah Allah Subhanahu Wa Taala utuskan nabi, kan, sekian banyak, ada 25 yang wajib kita ketahui. Kemudian kepada mereka itu ada kitab dan suhuf, kan, ada 4 kitab dah, ada 4 buah kitab, Zabur, kemudian Taurat, kemudian Injil dan Al-Quran, kan. Jadi tiga yang pertama tadi itu wallahu a'lam lah, kan, dah disebutkan oleh para ulama Islam bahawa kitab-kitab terdahulu mengalami pelbagai pindaan, ubah surat, penyelewengan dan seumpamanya, walaupun ada hari ini.
Kan walaupun ada ni kita boleh baca, tuan-tuan boleh cari dalam internet, download kan pelbagai bahasa, apa Arabic dengan English ke. Jadi yang ada di situ tu Bible, Alkitab, the Old Testament, the New Testament tu semuanya telah pun mengalami perubahan atau penyelewengan. Ini dari sudut pandang agama kita. Kan? Jadi bila dah jadi seleweng kan, tuan-tuan nak rujuk lagi ke tidak? Sini persoalan. Bila kita tahu dan kita faham, kita tanya diri kita, aku nak rujuk ke tidak? Jadi bila kita dah faham, kan, walaupun ada kalanya fakta tadi itu bersamaan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Tak apalah, kita ambil yang Quran, kita tinggalkan kitab orang Yahudi tadi tu. Itu saja. Dan atas dasar itulah juga, saya dah sebutkan juga berulang kali, Al-Quran dia tidak cerita tentang lokasi, masa, kan, dan sebagainya, kerana yang lebih penting ialah mesej ataupun ibrah yang disampaikan. Bukannya benda yang sebegitu, kan? Kalau tidak, nama apa? Dalam periwayatan hadis pun tak sebut. Datang seorang lelaki kepada Rasulullah kan bertanya begini-gini, kan? Kerana tak perlu dia ketahui pun lelaki tadi Ansar ke, apa panggil, Yahudi ke, kan, ataupun siapa ke, kan, orang Badui ke, kan. Walaupun ada kalau yang disebutkan datang orang Badui, ja'a a'rabiyun, tapi tak sebut nama. Kerana yang penting ialah soalan yang ditanya dan yang lebih penting ialah respon Nabi kepada beliau. Situ point. Jadi mudah-mudahan dapat hadam benda ni. Baik, jadi antaranya yang ada dalam tafsir ni ialah seperti kisah para Nabi. Juga saya kata-kata tadi kita pick up sampel. Okay, Nabi Ayub. Kan, Nabi Ayub dalam perbincangan kita, saya tidak bawa kisah ini dah. Ayub ada ke? Rasanya tidak ada lah, kan. Saya hanya cuma menyebutkan sahaja bahawa Nabi Ayub kalau dalam riwayat Israiliyah ni, dia sakit itu yang boleh, maknanya sakit yang melampau, kan. Sehingga kan ni ada disebutkan sehingga kan Nabi Ayub itu ditimpa sakit sehingga busuk tubuh dia. Dan dia dibiarkan terlantar di tempat buang sampah Bani Israel. Dan penyakit yang menimpanya tadi menyebabkan masyarakat sekitarnya tu lari, pakat tinggal belaka. Yalah betul lah, kalau secara logiknya kita kata siapa nak duduk dengan mereka yang bangunnya busuk, kan? Jadi itulah dia. Jadi bila kita perhatikan kisah ini, kita fikir dengan logik akal, sudah tentulah kisah ini tidak logik kerana dia boleh mencemarkan ismah ataupun juga kedudukan kenabian. Kalau Nabi manusia biasa, ya dia boleh sakit, kan, dia lapar, dia dahaga atas sifat manusia biasa. Tapi kalau penyakitnya tadi itu boleh menyebabkan dia dan ismah kenabian itu dan agama tauhid yang dibawanya itu, kan, boleh menyebabkan rosak, hilang kepercayaan masyarakat, maka sudah tentulah tidak betul. Baik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ada menceritakan kisah Nabi Ayub ini, antaranya dalam surah Al-Anbiya dan dalam surah Sad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Kata Nabi Ayub alaihissalam ini, dan ingatlah ini Allah yang cerita, kan? Allah cerita balik bagaimana keadaan sebenar, kita tidak mengetahui kerana apa dia, kan. Poinnya ialah kisah Israiliyah ni dia masuk salah satunya ialah qasasul anbiya, kan, kisah para nabi, kisah umat yang terdahulu. Dan kisah umat yang terdahulu ini masuk dalam perkara gaib sebab apa? Sebab benda silam, tidak ada rekod sejarah kecuali Al-Quran hanya menyebutkan secara apa kita panggil umum sahaja. Dia tidak sebut detail. Yang penting ialah ibrah. Dan Ayub ini Allah katalah, dan Ayub bila dia nada rabbahu, menyeru atau berdoa kepada Tuhan dia, yakni kepada Allah Taala, ya Rabbi anni, sesungguhnya aku ni masania, disentuh ataupun ditimpa ad-durru, aku telah ditimpa kesusahan, wa anta, dan engkaulah ya Allah arhamur rahimin, Tuhan yang maha ar-rahimin, kan, yang maha penyayang. Baik. Kemudian
Dalam satu lagi ayat dalam surah yang lain, surah Sad, wazkur, Allah menyebut juga wazkur abdana, dan ingatlah kepada hamba kami yang namanya Ayub, iznada rabbahu, kan, ayat sama tak kan, maksud sama, bila dia menyeru, bila dia berdoa kepada Tuhan dia, kepada Allah Taala, bahawa dia tadi itu massaniya syaitanu. Tengok, dia ni diganggu, disentuh, diusik oleh syaitan, binusbin wa azabin, sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Dia tak cerita penyakit apa, kan? Dia tak cerita penyakit apa. Baik, Dr. Muhammad Abu Syahbah menyebutkan bahawa ada penambahan oleh golongan khusus ataupun yang tukang cerita. Ini biasalah, kan, tukang cerita ni dia seronok tak tokok tambah, kan, terhadap Nabi Ayub yang sakit tadi tu. Sesungguhnya mereka telah meriwayatkan tentangnya, tentang kesakitan ataupun penyakit Nabi Ayub ini dengan gambaran yang Allah Subhanahu Wa Taala memelihara para nabi dia dari keadaan tersebut. Makna Allah jaga, kan? Kalau bab kata saya tadilah, kalau sakit mesti sakit yang tidak melampau. Serta mereka menggambarkan Nabi Ayub itu dengan gambaran yang tidak redai Allah Taala dan Rasulnya terhadap para Rasul. Baik, kemudian beberapa ahli tafsir klasik seperti Ibnu Jarir At-Tabari dan As-Suyuti. Ini sebagai contoh lah, kan, kita pick up sampel. Kan, juga telah pun disebutkan, kan, sebagai contoh tafsir At-Tabari memang banyak Israiliyat dia, begitu juga dengan As-Suyuti. Baik, As-Suyuti umpamanya dalam Ad-Darul Mansur, kitab tafsir dia daripada riwayat daripada Qatadah, ketika menjelaskan ayat wazkur abdana ayyuba iznada rabbah, Qatadah kata keluarga, harta, penyakit yang menimpa tubuh badan dia telah hilang. Kemudian dia kata lagi, Nabi Ayub diuji 7 tahun 7 bulan. Di sini ni mana sumbernya, kan, kerana dalam banyak lagi riwayat ni macam-macam ada. Okay, dari sudut berapa lama Nabi Ayub ini diuji dengan sakit yang melampau tadi. Maka baginda dicampakkan. Poin di sini ialah maka baginda dicampakkan ke tempat pembuangan sampah banyak ulat yang ada pada tubuh badan dia. Maka Allah Ta'ala menyembuhkannya dari penyakit itu dan bagi ganjaran yang besar dan baik. Kan? Jadi di sini ni maknanya bercampur aduk. Kan? Bercampur aduk. Riwayat tadi itu yang boleh menghilangkan apa kata kenabian ataupun ismah kenabian yang ada pada Nabi Ayub, dan begitulah juga kepada nabi-nabi yang lain. Baik. Jadi sebenarnya ujian yang menimpa Nabi Ayub ini tidaklah sampai dia tu kena buang di tempat buang sampah orang Yahudi ni. Kan? Memang dia sakit, kan, diuji dengan kesakitan, tapi tidaklah sampai teruk begitu lalu tak, dan telah menyebabkan masyarakat sekitar dia tu pakat lari belaka. Dan pendapat ini siapa dia? Pendapat ini adalah pendapat daripada Wahab bin Munabbih yang kita maklum tak tuan-tuan. Kan, bila ada nama ini, saya ada buat conclusion di belakang nantilah. Jadi bila ada beberapa nama, kan, bila kita jumpa, kita kena alert lah. Bukan bermakna mesti tolak secara total, tidak, kan. Kita kena jujur pada ilmu, kan. Bak kata tadilah, kita bersangka baik yang dia pun bila orang tanya dan dia cerita, kan, itu adalah ilmu yang dia ada berkenaan dengan kisah agamanya yang terdahulu, kan, kisah-kisah umat dan seumpamanya lah. Jadi orang tanya dia jawab, kan. Jadi kemudian inilah riwayat Wahab bin Munabbih. Dalam fi Zidalul Quran oleh Syahid Said Qutb pun sama juga. Jadi dia kata pendapat yang mengatakan Nabi Ayub AS ditimpa sakit hingga busuk tubuh dia adalah tidak berasas sama sekali, kerana kerasulan itu bertentangan dengan perkara yang menjijikkan. Jadi Israiliyat ini dikategorikan sebagai Israiliyat yang ditolak oleh
syariat. Baik. Kemudian yang kedua yang ada dalam tafsir Anwar Al-Baydawi ini, tulisan ataupun karangan Syekh Abdul Rauf Singkeli ini, ini juga sebagai contoh lah, maknanya ada, kan? Baik, ketika dia dikesan ada tokoh tambah ketika mentafsirkan ayat 11 dalam surah Fussilat, thumma stawa ila samai wa hiya dukhanun. Poin di sini ialah dukhan. Kemudian dia menunjukkan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit, wa hiya dukhanun, iaitu berupa asap. Faqala laha lil ardi tiya tau'an aw karha qalata ataina ta'i'in. Jadi kemudian dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, menunjuk kehendaknya ke arah bahan-bahan langit, sedang langit itu masih berupa asap. Lalu Allah berfirman kepadanya dan kepada bumi, kepada langit dan kepada bumi ini, turutlah kamu berdua akan perintah aku, sama ada tau'an dengan sukarela atau karha dengan paksa. Qalata, dua-dua makhluk Tuhan ni, langit dan bumi itu, ataina ta'in, macam kita lah dak, sami'na wa ata'na, kami jawab apa kami patuh dan kami taatkan. Artinya langit dan bumi itu, ini Allah cerita bagaimana dia jawab, kan? Dengan bahasa apa jangan ditanya, kerana yang penting ialah kita memahami bahawa semua makhluk Tuhan itu sentiasa bertasbih dan taat kepada Allah Ta'ala, kecuali manusia dan jin sahaja. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Baik, dan tafsiran. Ini poin di sini ni. Tafsiran Abdul Rauf Al-Singkili, dia kata kisah tersebut dalam Baydawi, bahawasanya adalah asap yang tersebut itu asap air. Kata setengah ulama adalah arash dahulu, daripada menjadikan 7 petala langit dan bumi atas air, maka tak kala dikehendaki Allah menjadikan 7 petala langit dan bumi, maka disuruhkannya angin. Poin di sini ialah ada ekstra tambahan tadi tu, kan? Ayatnya betul, kan, yang terjemahan ini, kan? Jadi yang tambahannya adalah disuruh angin pukul air, maka dipukulnya air itu. Inilah yang tambahan yang bersumber daripada kisah Israiliyat. Di sini sahaja. Kalau kita cari mana, kan? Maka naiklah daripada asap itu, dijadikanlah daripadanya 7 lapis langit pada 2 hari yang tersebut itu. Namun pentafsiran Syekh Abdul Rauf Al-Singkili ataupun Fansuri ini mempunyai tokoh tambah dalam menerangkan keadaan dukhan ataupun asap yang terhasil setelah angin pukul air. Kan, poin di situlah. Okay. Kemudian ini yang Ibn Katsir ada menyebutkan juga. Ibn Katsir mentafsirkan asap, yakni dukhan, sebagai uap air yang meluap kemudian diciptakan daripadanya langit, tanpa menjelaskan secara terperinci keadaan asap ataupun dukhan itu, kerana hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Jadi tuan-tuan, bila kita faham masuk dalam perkara ghaib ini, kalau Allah tidak cerita, kan, dan dia juga tidak beritahu kepada Rasulullah, maka setakat itu saja. Kan, serahkan kepada Allah Taala. Yang penting apa dia? Kita mengambil ibrah. Ya Allah jadikan semua benda tadi, kan? Ikut cara dia lah, kan, kita ni. Yang penting ialah amal ibadah. Baik, ini juga sebagai contohlah. Dan apabila kita jumpa nama-nama seperti ini, kan, Ibnu Juraish, ini antara perawi yang bermasalah sebenarnya, kan? Jadi saya kata tadilah, jangan kita tolak semua. Jadi bila kita dah kenal pasti, kalau kita terima riwayat, baca kisah-kisah ada nama sekian-sekian, kita kena double check betul ke tidak. Kita kena bertanya mana sumbernya. Okey. Kemudian ini pun samalah, kan? Baik, pendapat ini dipilih oleh Ibn Jarir At-Tabari. Saya skip saja ni. Dan yang ketiganya ialah kisah Talut, kan, dan Jalut. Talut bahasa Arab, ta alif lam waw, Talut dan Jalut, kan? Jim alif lam waw ta. Kalau Jalut kita dah bincang hari itu. Baik, ada disebutkan dalam ayat 248 suratul Baqarah,
wa qala lahum nabiyuhum, mereka bertanya dan nabi mereka berkata kepada mereka, inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabut fihi sakinatun min rabbikum. Kita dah bincang maknanya adanya tabut kan yang diturunkan kepada Nabi Musa dalam fihi, dalam tabut itu ada sakinah, yakni ketenangan daripada Tuhan kamu, wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa Harun tahmiluhul malaikah inna fi zalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Jadi sesungguhnya tanda kerajaan Talut itu yang menunjukkan benarnya daripada Allah Ta'ala ialah datangnya kepada kamu peti tabut yang mengandungi sesuatu yang memberi atau membawa ketenteraman jiwa dari Tuhan kamu, ni as-sakinah, dan berisi sebahagian dari apa yang ditinggalkan oleh keluarga Ali Musa dan Ali Harun kan. Peti tabut itu dibawa oleh tahmiluhul malaikah, dibawa oleh malaikat. Bagaimana malaikat bawa turun tu, itu tidak diceritakan. Jadi bila tidak diceritakan melalui riwayat yang sahih, cukup sekadar kita beriman kan. Baik, dan peristiwa kembalinya tabut itu sebagai satu tanda keterangan in kuntum mukminin kan, kalau kamu tu orang yang beriman. Baik, ada tafsiran dia. Ini tafsiran ini diambil daripada tafsir Al-Khazin, dan kita dah juga sebutkan antara tafsir yang syarat dengan Israiliyatnya ialah tafsir Al-Khazin. Kan ada tukuk tambahlah. Baik. Dan telah berkata bagi mereka, ayat ni ayat klasik lah. Ayat klasik. Cuma saya rasa saya tak nak bacalah. Cuma saya nak highlightkan maknanya diambil daripada tafsir Al-Khazin. Dan untuk makluman tuan-tuan lah, sebahagian daripada kitab tafsir di alam Melayu ini ada kalanya dia itu sebagai saduran. Saduran maknanya idea tu ambil daripada kitab, misalnya ambil daripada tafsir Al-Khazin. Kan dia tidak terjemah. Kalau terjemah dia panggil terjemahan. Saduran ini idea saja kan. Kemudian lebih kepada idea tadi tu ada tokok tambah dan seumpamanya lah. Kan itu dikira dianggap sebagai karya saduran. Kan ada karya saduran, ada karya terjemahan dan ada juga karya asli. Kan. Baik, karya asli tengok keadaan lah. Yang bentuk hikayat dan sebagainya. Jadi poin di sini yang tadi. Jadi tafsiran ini jelas menunjukkan bahawa ada unsur Israiliyat yang dapat kita lihat menerusi tafsiran pengarang mengenai Talut. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang kerajaan Talut dan peti tabut. Peti tabut diceritakan tempat simpan Taurat. Tetapi ni kan memang ada tadi kan fihi sakinatun kan, fihi sakinatun, dan dalamnya ada ketenangan, ketenteraman, wa baqiyatun, dan baqi itu kan, baqi itu tu tapi tidaklah sampai kepada mempunyai segala nama. Tak sebut pun sebab dalam terjemahan ataupun dalam ayat tadi ialah wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Yang kita bincang itu tuan-tuan ingat tak? Kan? Tongkat Nabi Musa kan? Taurat, kitab Taurat dan tongkat Nabi Musa kan? Kononnya lah diletakkan di dalam tabut tadi. Kan? Baik. Jadi yang jelasnya adalah Taurat. Kan? Jadi timbul dari sini. Jadi peti tabut itu diceritakan tempat simpan Taurat. Okey, betul. Ada persamaan antara nasul Quran dengan Israiliyat tadi. Yang tidak sama ialah tidaklah sampai kepada mempunyai segala nama dan rupa para nabi. Kan? Maknanya ada senarai. Kalau kita kata berapa ribu nabi ni ada senarai begitulah, dan juga rupa. Jadi seolah-olah ada macam gambar kan. Ini daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi Musa alaihissalam. Begitu. Jadi mana sumbernya? Sumbernya tidak lain dan tidak bukan daripada Israiliyat. Jadi bila kita dah faham dah Israiliyat dan sumber daripada kitab Taurat ataupun di Old Testament, yang mana dia telah mengalami perubahan pindahan, jadi tak perlu kita nak ambil sumber daripada kitab tersebut.
memadailah kita penuh yakin kepada kalam Allah yang menceritakan walaupun tidak secara detail satu persatu, sebab kita tak perlu dah sebenarnya, kan? Baik. Jadi begitu juga Said Qutb, kan? Dia kata malaikat yang bawa peti tabut tu ada Taurat, okey, ini sama kan kepada Talut, dan peti tadi peninggalan, ini memang lebih kepada ayat Quran kan, peninggalan Alu Musa wa Alu Harun. Dan bila Nabi Musa tu mati, musuh ambil peti yang kita dah bincang hari tu kan, dan ada perbezaan pendapat, ada pendapatan pula ni. Dan ada juga pendapat yang kata peti yang mengandungi kitab Taurat itu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa sewaktu di Tur Saina. Tur Saina ini juga ada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Ada yang kata Tur Saina tak jauh lah daripada Laut Merah, dan ada yang kata di Saint Catherine, tengah selatan Sinai ni, kan, yang saya dah cerita itu. Jadi itu menjadi tempat, antara tempat yang disucikan oleh penganut Yahudi dan Kristian lah, especially kalau orang putih dia datang ke Mount Sinai ni dan naik untuk nak melihat sendiri tempat yang dikatakan, kan, wa kallamallahu Musa taklima. Di atas sana ada macam masjid lah, masjid kecil, kita panggil surau lah, dan juga ada gereja, kan, dan tempat munajat Nabi Musa, dikatakan begitu. Kan? Jadi dikatakan benda yang tidak sahih. Kan? Jadi itu hanya sekadar ceritalah yang dibawa, disampaikan daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Samalah juga bila nak sampai ke Pekan Saint Catherine itu ada makam Nabi Soleh. Di Saint Catherine, saya ingat tak silap saya di mana? Di Jordan ke? Ada satu lagi. Kan? Baik, jadi banyak lagi kisah Israeliat yang dikemukakan oleh pengarang kitab tafsir Anwar Al-Baydawi ini, seperti kisah Nabi Sulaiman dengan Balqis, kisah Nabi Syuaib dengan Nabi Musa, kan. Ini pun masuk juga kalau kita pun tak bincang, tuan-tuan. Kan, kalau bincang pun samalah. Sebab apa? Sebab poin tadi ialah sebahagian daripada kitab tafsir di Nusantara kita ini sama ada dia itu saduran, kan, sama ada dia itu terjemahan ataupun karya asli. Kalau masa tu kebanyakannya adalah saduran dan terjemahan. Mungkin terjemahan gaya bebas lah. Ada kisah Nabi Musa ni macam-macam, kan? Kisah Nabi Musa ni. Sebab Nabi Musa ni antara watak utama lah, the top figura, kan, dalam konteks Israeliat. Jadi kisah Nabi Musa dengan Fir'aun dan lain-lain. Apa yang jelas ialah kitab tafsir terjuman Al-Mustafid ataupun Anwar Al-Baydawi ini ialah banyak unsur Israeliat. Jadi saya tulis di sini apa yang dikemukakan ini hanyalah sekadar beberapa contoh nak tunjukkan bahawa dalam kitab tadi itu ada unsur Israeliat. Kan? Jadi kalau ada orang guna, sebab apa hari ini? Hari minggu lepas, hari Rabu, saya dijemput untuk berikan satu ceramah lah di Jawi, dalam seminar pemantapan profesionalisme pegawai masjid dan guru takmir peringkat wilayah-wilayah persekutuan, jam 10 hingga 12. Jadi saya sediakan paper dan kita dapati bahawa dah ada dulu kajian yang dibuat oleh pelajar master di Universiti Melaya, 33% kan guru takmir yang memahami Israeliat ini. Dan dalam kertas itu juga, okey, saya share lah sikit di sini. Sebenarnya subjek yang membincangkan tentang Israeliat ini hanya diajar kepada pelajar, kalau di Mesir lah, di Mesir di Universiti Al-Azhar, pelajar jurusan tafsir. Tahun 1, tahun 2 secara umum, sama saya mengaji dululah, saya tak tanya berapa subjek. Dulu ada 13 subjek tahun 1. Tahun 2 pun sama, dan tahun 3 adanya pengkhususan. Kan? Ada 4 jabatan tafsir,
hadis, akidah, falsafah dan apa dakwah. Yang satu lagi. Jadi tafsir dia ada 7 subjek. Hadis ada 8, dakwah ada 9, akidah falsafah ada 10 subjek bagi setiap penggal. Dulu sistem penggal. Jadi yang hanya diajar adalah bagi pelajar yang mengambil bidang tafsir. Itu di Timur Tengah lah. Baik. Kemudian local university di Universiti Melaya ada satu subjek, sampai hari ini pun masih ada lagi. Israeliat dalam tafsir dan hadis di UKM, satu tajuk dalam satu subjek. Dan di USIM saya tanya sahabat, dia kata baru nak diperkenalkan ad-dakhil fi tafsir. Jadi artinya kalaulah lepasan pengajian Islam pun kan mereka tidak belajar secara formal. Kan kita tidak menafikan kan yang belajar, yang bincang, yang baca pun tak ada masalah, kita terima kan. Tapi kalaulah tanpa usaha, itulah yang saya personally secara risau bimbang kan, dia tak boleh hadam, tak boleh nak faham bila kita cerita ustaz ni benda Israeliat ni kan, dia pun tak faham apa benda. Jadi seolah-olah apa yang dia cerita itu daripada sumber Israeliat ini adalah betul. Sedangkan kita dah maklum tak tuan-tuan kan apa sikap kita dan apa pandangan ulama Islam, dan ada yang makbul yang diterima, ada yang mardud yang ditolak, dan yang ketiga ialah maskut anhu yang didiamkan. Tapi bila kita nak cerita, kena cerita ini tuan-tuan, ini sumber Israel, lihat supaya audiens tahu. Kan? Dan mesti perkara yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah. Barulah boleh, kan? Baik. Jadi oleh itu adalah lebih elok, lebih baiklah, lebih molek dilakukan penambahbaikan. Kalaulah kitab-kitab Jawi ni kan biasa pelajar-pelajar di universiti, UKM, USIM, UNIZA yang ada fakulti pengajian Islam ini, yang degree ni biasa dia buatlah kan, dia buat apa dia panggil latihan ilmiah ke, suntingan dan sebagainya terhadap manuskrip Melayu ini kan. Jadi kalau sebelum dan nak diterbitkan pun kena buat penambahbaikan, ada nota kaki ke kan, suntingan penjelasan, supaya bila dah diterbitkan pun dia dah lengkap. Kan macam orang panggil takhrij kan, sebab dalam penulisan yang terdahulu kitab-kitab lama ni yang Arab ke yang Melayu ke kan, dia tak tulis pun ayat Quran ni nombor surah dan nama surah, nombor ayat kan. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Di kepala dia, dia pun tulis kan. Kita yang tak tahu sebab jarang baca Quran, ni ayat Quran tapi kat mana aku nak cari kan. Dan untuk nak memudahkan pembaca, kita pun cari buat semakan, surah sekian ayat sekian. Begitu juga dengan hadis kan. Hadis ni yang kadang-kadang payah kan. Sebab apa? Bila ditulis maksudnya sahaja dalam bahasa Melayu, termenung. Saya pun sama juga bila kawan-kawan tanya, Syekh tolong cari dapatkan hadis ni kan. Saya tanya ada matan, maknanya yang Arabic punya ni. Kalau ada alhamdulillah, lagi memudahkan proses. Tapi bila terjemah Melayu kan, nak kena agak-agak dulu. Saya pun taiklah cari kan, agak-agak ayat tadi tu ada ke tidak. Jumpa, maknanya dia memakan masa. Tidak cepat sebagaimana kalau dah ada yang Arabic text. Kalau ada Arabic text itu lebih mudah kan, kerana kita dah ada software. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah dia bila dah diterbitkan satu manuskrip kan, contohlah yang diterbitkan oleh mana-mana kitab Jawi ke, tafsir Jawi ke, siapa ada. Misal kata yang ni lah diterbitkan oleh syarikat ABC kan, tafsir Nurul Ihsan dan sebagainya, dah ada okey dia punya nota kaki ataupun semakan oleh orang sekian. Sebab apa? Sebab dah melalui proses penelitian untuk memastikan bahawa unsur asing itu tidak lagi terdapat di dalam manuskrip yang diterbitkan. Kan ini tanggungjawab ilmuwan Islam hari ini. Kan? Baik. Sebelum kita tamat program kita ni, ini sebagai last tajuk. Tajuk terakhir sekali daripada 23 siri, bagaimana nak kenal pasti. Kan? Apakah ada color, apakah ada warna, memanglah yang ni highlighter kuning. Tak.
Ini tak adalah. Maknanya bukan satu perkara mudah untuk kita nak kata bahawa suatu riwayat ini Israeliat. Tak. Sebab apa tuan-tuan? Yang ini sebab kita baca kan buku yang telah ditulis oleh ilmuwan yang mengkaji. Contoh tadilah beberapa nama besar yang terkenal kan, yang memang menghabiskan umur mereka dalam mengkaji Israeliat, seperti siapa? Dr. Muhammad Husin Az-Zahabi. Dia mati dibunuh pada tahun 1977 kan. Dia pernah menjadi Menteri Wakaf Mesir tahun 75, setahun saja lebih kurang, kemudian tak jadi, tak tahulah antara siapa politik macam mana kan. Zaman tersebut zaman Anwar Sadat kan. Anwar Sadat mati dibunuh tahun 81 ke 82 kan. Jadi dia pun mati dibunuh oleh golongan pelampau agama. Jadi yang kedua Dr. Ramzi Na'na'ah, dan yang ketiganya ialah Dr. Muhammad Abu Syahbah. Ini contohlah kan. Jadi dapatkanlah buku Dr. Husin Az-Zahabi ataupun juga Dr. Abu Syahbah ni yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan dia menjadi info dan sumber rujukan kepada tuan-tuan selepas ini. Jadi bagaimana nak kenal pasti? Kan? Bila kita baca kitab tafsir, kita ambillah tafsir Tabari. Tak boleh, bukan kata orang awam, ustaz sendiri pun bila tidak ada asas, tak boleh. Kecuali kita tengok riwayat tadi, okey ada beberapa nama. Ka'ab al-Ahbar misalnya, kan, Wahab bin Munabbih. Akan tetapi nanti dulu, kan, semak dulu. Jangan kita tolak terus. Kan, jangan kita secara pukal kita tolak terus. Apa jua riwayat yang datang daripada Wahab bin Munabbih, yang datang daripada Ka'ab al-Ahbar, okey tak boleh ni, ini Israeliat ni. Ini bekas pendeta Yahudi ni jahat. Tak boleh. Kena jujur dan amanah pada ilmu. Semak betul. Kan? Kalaulah ia betul dan tidak menyalahi hukum syarak dari sudut kaedah dia, kemudian tidak bercanggah dengan akidah, dengan ibadah, dengan fakta, logik akal, okey, kita boleh terima. Namun kalau ada tafsiran dari sumber yang lebih autentik, lebih berautoriti, gunakanlah sumber tadi. Kan? Dari sudut urutan keutamaan. Macam kita kata ginilah, kalau nak beli nasi yang mana tuan-tuan prefer? Di kedai A, kedai B. Kedai A tutup. Biasa duk makan kedai A. Kan? Jadi terpulanglah kepada masing-masing. Kan? Nak yang mana? Baik, unsur Israeliat ini dapat dikenal pasti berdasarkan kepada 4 kaedah. Pertama, pengamatan kepada sanad, syarak riwayat Israeliat. Yang kedua, kepada matan. Ketiga, merujuk kepada pandangan ulama yang muktabar. Yang keempat ialah merujuk kepada sumber Yahudi. Okey, kita tengok yang pertama. 10-2 minit. Kita tengok yang pertama, perawi dia punya rijal. Rijal ni lelaki, tapi dari sudut istilah merujuk kepada perawi pelapor. Kan? Yang terkenal sebagai orang yang meriwayatkan kisah Israeliat. Contohnya Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini sahabat Nabi ni. Dia terkenal. Dia terkenal sebagai antara sahabat yang banyak cerita Israeliat. Abu Hurairah dan Abdullah bin Salam. Jadi bila kita baca mana-mana tulisan kan daripada riwayat mereka ini, hold dulu. Kan? Semak dulu kalau ada jalur cerita daripada orang lain, kalau boleh kita ambil yang itu. Kan, itu yang kita lebih berhemahlah, kita lebih berhati-hati. Jangan kata salah, tidak salah, kan? Dari sudut pilihan dan dengan konteks. Walaupun Abu Hurairah ini radhiyallahu anhu itu dalam cerita hadis lain. Kan, dalam cerita hadis lain, tapi dalam konteks tafsir inilah dia. Baik, dalam kalangan tabi'in yang top figuranya ialah Ka'ab al-Ahbar dan Wahab bin Munabbih, Qatadah, Hasan Basri dan Mujahid. Kan? Yang ni yang popular lah. Dan dalam kalangan tabi'in ialah Muhammad bin Ishaq, penulis kepada Sirah Ibnu Ishaq, Ibnu Zaid dan juga Muhammad bin Juraij. Kan? Jadi biasalah kalau dalam Tabari biasa ada dia tulis daripada ataupun riwayat daripada Ibnu Juraij. Kan? Ini antaralah. Begitu juga dengan As-Suddi ada kemudian. Kemudian yang kedua ialah ada kenyataan jelas daripada mana-mana perawi ini
Dia cerita riwayat yang disampaikan daripada sumber Israel. Aku ambil daripada ni kan, kalau dia sebut betul lah kan, aku ambil daripada dalam Safat Takwin, mana dalam apa Taurat kan, begitu. Biasanya kalau disebutkan pun bermakna mereka itu adalah daripada Yahudi yang peluk Islam. Dan yang ketiganya ialah sanad riwayat Israiliyah ini biasanya dia akan terhenti pada sahabat. Dinamakan sebagai riwayat mauquf yang saya dah sebutkan hari itu dah. Dan bukan marfu'. Marfu' ni yakni dinisbahkan dan sampai kepada Nabi, artinya sabda Nabi ataupun perbuatan Nabi. Tapi tidak, ini hanya sekadar perbuatan sahabat ataupun kata-kata sahabat-sahabat yang melaporkan sekian-sekian. Okey, yang kedua, matan, teks riwayat tadi itu. Bukan teks hadis, teks riwayat. Kan lebih kuranglah samalah kan. Okay. Konten. Konten tadi balik semula kepada 5 main point. Okay. Kejadian alam semesta, tak, kisah Nabi, kan, kisah para Nabi, kisah umat terdahulu, kan, tanda kiamat dan ghaibiyat. Kan, 5 benda tu. Jadi kalau ada cerita usul asal-usul kejadian langit dan bumi, kita tengok mana perawi dia, kita match balik ini konten dia. Kan, kalau cerita Ka'ab bin Al-Ahbar, dia cerita tentang langit dan bumi. Dah 2 dah sebagai evidence. Satu perawi, yang keduanya adalah konten. Kan, ada cerita tentang kisah para nabi, kisah umat dulu. Kan, yang ketiga ialah perincian tentang mubahamat atau kesamaran perkara yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, seperti jenis pokok larangan. Dalam syurga itulah pokok khuldi yang Allah larang kepada Nabi Adam dan Hawa untuk mendekatinya, ataupun juga bahagian lembu yang digunakan untuk nak pukul si mati dalam kisah Bani Israel. Kan, bila tidak ada perincian, jadi bila kita baca teks riwayat tadi itu, matan tu, kita dapat detect dia sebenarnya. Kan? Yang keempatnya ialah ada unsur ekstrim ataupun melampau, seperti kisah anak Nabi Adam. Kan? Riwayat Israiliyah menyebutkan nama Habil dan Qabil. Kan, duk pikul mayat saudara dia. Maknanya Qabil duk pikul mayat Habil 100 tahun. Logik tak logik? 100 tahun bawa ke sana sini, sehingga kan Allah hantar burung gagak. Betul lah kan, Allah hantar burung gagak ni fa'wariya sawta akhi. Allah tunjukkan, arahkan gagak tu, bagi tunjuk kepada manusia tadi tu bagaimana nak uruskan jenazah. Yang tu betul. Tapi kalau soal detail bagaimana gagak tu buat begini-gini, itu tidak ada. Kan? Yang penting ibrah di sebalik ayat tersebut. Dan yang kelima ialah teks ataupun matan itu ada perkara yang bercanggah dengan Quran dan hadis yang sahih, seperti matan ataupun teks yang menyebut bahawa isteri Nabi Nuh itu selamat. Sedangkan isteri Nabi Nuh ini adalah orang yang ingkar kepada perintah Tuhan. Jadi semua manusia yang ingkar kepada perintah Tuhan, tak kira siapa, semuanya tenggelam dalam banjir besar. Tapi ada cerita. Yang kita cerita itu tak, mungkin cerita gergasi. Kan, cerita gergasi anak cucu kepada Nabi Adam. Kan, daripada zaman Nabi Nuh ni, banjir besar tu hanya setakat lutut dia ke setakat buku lali. Pasal dia katakan dia tu tinggi sampai 20,000 kaki ataupun hasta tingginya. Kan, sedangkan Nabi Adam hanyalah 60 hasta tinggi sahaja. Contohlah kan. Situ pun dah tak logik. Bukan soal Allah berkuasa, memang Allah berkuasa, tapi logik akal juga perlu ada. Kalau Adam itu sebagai manusia awal, manusia pertama, disebutkan dalam hadis tingginya 60 kaki, 60 hasta. Kalau kita kata berapa? Kan 60 hasta ni dalam 90 kaki. Kan? Letaklah lebih kurang gitu. Jadi takkanlah, ini secara logiklah, takkanlah generasi yang kemudian itu lebih tinggi daripada generasi yang awal. Baik, yang ke-6 ialah matan itu ada perkara yang menyalahi kesucian ismah para nabi dan malaikat, seperti kisah Nabi Yusuf. Kan kita dah bincang itu, kisah Nabi Yusuf, dan juga kisah malaikat Harut dan Marut yang boleh mencemarkan kenabian dan juga mencemarkan imej malaikat. Takkanlah malaikat ni buat jahat begini-begini kan? Tak ada. Tapi kalau riwayat Israiliyah ada.
Nabi-nabi ada yang bermukah berzina dengan anak sendiri, kan? Dan sebagainya lah. Dan cerita-cerita khurafat karuk seperti kisah gergasi, yang Ash ataupun ni bin Unuk ni, dan juga Puak Jabari yang kita dah cerita. Kemudian yang ke-8 kisah yang pelik dan gharib seperti bilangan alam 18,000 ataupun 14,000, mari daripada mana. Kemudian pencanggahan fakta seperti penentuan anggota lembu Bani Israel tadilah, paha, lidah, ekor, dan yang 10 ialah dalam matan menyebut diambil dari sumber Israeliat sama ada daripada ahli kitab ataupun kitab Bani Israel. Dan yang ke-11-nya ialah dalam matan itu ada disebutkan lafaz-lafaz yang tad'if, yang lemah lah, dan juga yang tamrik, maknanya yang sakit, yang bermasalah lah, kan, kalau bahasa mudah ni, yang boleh menjelaskan bahawa lafaz tadi bermakna konten tadi itu dapat dianggap sebagai lemah ataupun dhaif. Kalau hadis ni kira hadis dhaif lah. Yang ketiganya tuan-tuan, yang merujuk kepada ilmuwan. Kena tanya orang yang alim, yang pakar. Jadi ada beberapa kitab di sinilah, ini antara yang disusun. Saya tidak mention semualah. Ada Ibnu Jarir At-Tabari, kan, dan sebagainya, boleh diteliti, terutama yang last ini, terutama yang last ini, Dr. Husin Az-Zahabi, kemudian Abu Syahbah, Abdul Wahab Najjar dalam Qasasul Anbiya, dan juga Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam Israiliyah Al-Mu'asirah, dan juga Ma'a Qasasis Sabiqin fil Quran. Ini tuan-tuan boleh tengoklah. Dan yang keempatnya ialah kena rujuk kepada sumber Yahudi. Sumber Yahudi hari ini kita boleh baca, kita boleh tengok di Old Testament, New Testament. Bagi yang ada lah, kan, yang tak ada boleh download, sebab saya kata tadi. Itu je. Tengok buat perbandingan. Kalau berminat lah untuk nak tengok. Sama lah. Sama tak apalah. Kalau sama, ambil yang Quran sebut. Kan? Kerana Quran itu lebih terpelihara, terjaga, kerana ia adalah jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Penutup. Penutup kepada perbincangan 24 siri. Berdasarkan perbincangan sepanjang 24 siri yang mula bersiaran pada 15 Jun sampailah kepada malam ini 10 Oktober, dapatlah dirumuskan beberapa perkara. Pertama, definisi. Dapat difahami Israiliyat ini sebagai sebarang riwayat, maklumat, sejarah, kisah, cerita dongeng dan selainnya yang ada ciri pegangan kaum Yahudi. Kan? Atau Nasrani, atau selain keduanya. Sama ada mereka tu pencerita tu Muslim ataupun tidak. Dan mestilah dia tadi tu bertentangan dengan ajaran Islam, selaras atau tidak diketahui sumbernya. Terutama dalam bidang pentafsiran Quran, 3 lah, tafsir Quran, kemudian bidang sejarah dan periwayatan. Baik, yang kedua, skop dia 5 tema. Ini sebagai clue ni, kan? Clue ni 5 tema ni kena beringat. Kan 5 tema ambil daripada belakang ghaibiyat, syurga, neraka, alam barzah, alam kubur, macam-macam, tanda kiamat, Ya'juj Ma'juj ke apa benda lagi tu, kan? Kemudian kisah para nabi, kisah umat terdahulu, dan kisah kejadian penciptaan alam semesta. Alam semesta ni umum, kan? Cerita sungai, laut, gunung, ganang, bukit, bakau, kalau ada yang sini, tu masuk sekali, kan, daripada dalam yang kedua inilah skop dia. Yang ketiga, dia punya bidang tafsir, akidah, sejarah dan hukum hakam. Dan yang keempatnya ialah Israiliyat ni daripada sumber. Ada sebut dah awal tadi, kalau sahabat ada beberapa orang perawi, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Salam, Tamim Ad-Dari, kan, Ibn Abbas. Manakala tabi'in ialah Ka'ab Ahbab dan Wahab bin Munabbih. Sementara tabi'in adalah Muhammad bin Sa'id Al-Kalbi. Al-Kalbi. Jangan baca Al-Kalbu, Kalbi itu anjing, kan? Samalah, tapi dia ada makna dia yang tersendirilah. Kemudian ini Ibnu Jurayj. Yang saya sebutkan tadi tuan-tuan, Ibnu Jurayj.
Kemudian Muhammad bin Ishaq, Ibnu Ishaq, penulis Sirah Ibnu Ishaq, Muqatil bin Sulaiman juga telah disebutkan ini antara ulama tafsir, tapi ulama hadis tidak menerima riwayat dia. Kan? Jangan pelik. Dia ni penulis tafsir, tapi ulama tak terima. Begitu juga As-Sudi. Ini orang yang antara yang menjadi rujukan dalam bidang pentafsiran. So, kalau ada nama-nama sebegini, kita upgrade, tingkatkan langkah hati-hati. Nah, yang kelima ialah sikap kita terhadap periwayat riwayat Israiliyah ini, mengambil sikap tidak terima secara mutlak. Kena semak dulu betul ke tidak, kan? Wajar buat pilihan, dan tidak dalam semua perkara tidak ada fakta yang jelas diselewengkan dan diubah oleh mereka yang terlibat tanpa dalil dan hujah yang kukuh selaras dengan Quran hadis. Jika bertentangan dan seleweng, wajib disanggah dengan hujah yang yakin dan kukuh, tidak mengubah ajaran Islam dengan kebenaran riwayat. Sekalipun fakta ni tadi betul, ada yang betul, kan? Cerita Adam, cerita Nabi Nuh, kan? Ada yang betul, tapi yang dah ada siap dah dalam Islam, dia tak boleh nak mengubah. Itu yang saya katakan tadi. Kita ambil yang Quran punya lah. Mengapa kita nak ambil daripada sumber kitab Taurat? Dan poinnya ini adalah sebagai iktibar dan peringatan kita. Kan? Itu je. Bukanlah kita tahu panjangnya, lebarnya, kan? Kita duk cerita yang tu. Okey, 8 beringat berhati-hati, tidak hilang keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala. Dan yang ke-9 ialah tidak bertentangan dengan akal yang sihat dan waras. Yang pasti segala cerita, kisah, maklumat yang disebutkan dalam Quran hadis adalah benar dan tepat. Khususnya bertujuan untuk ibrah, peringatan, pembetulan terhadap penyelewengan musuh Islam yang ada agenda yang tersendiri, menyelamatkan manusia dari kesesatan, menyedarkan penganut agama lain dan menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir ialah 3 aspek utama dalam Israiliyah: kesahihan riwayat, ketepatan fakta dengan hukum syarak, dan yang ketiga ialah skop riwayat tadi mesti berpandukan kepada metodologi hadis, iaitu sama ada kita boleh terima dia, kita boleh tolak dia, dan kalau didiamkan ulama tak bagi komentar, apa sikap kita? Nak cerita juga tuan-tuan, ini sumber Israiliyah. Tu kalau kita rasa perlu, yang sebabnya tak perlulah kita nak cerita pasal sumber daripada kitab yang telah diselewengkan. Wallahu a'lam. 10:18. Jadi saya kira sekadar itulah perbincangan kita dan khulasah saya lah sepanjang berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan Israiliyah ini. Mudah-mudahan dia membawa manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu daripada kelemahan diri saya. Dan saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada kesalahan, salah bahasa, kasar bahasa, kan, dan sebagainya. Jadi kita tangguhkan dengan sebelum itu, bagi siapa yang nak menyumbang, bolehlah berbuat demikian. Salurkan infak anda itu kepada Akademi Tadabbur Malaysia dengan akaun yang tertera ini, ada di sini disebutkan. Mudah-mudahan dia membawa satu rahmat dan barakah kepada kita semualah, kepada orang yang menderma itu. Jadi saya kira sekadar itulah untuk kita malam ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul nas. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Nuha. Bye.